Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu demi satu malapetaka melanda Perikatan Nasional. Disangkakan Himpunan Turun Anwar membawa kebaikan kepada Perikatan Nasional, memberi faedah besar kepada Perikatan Nasional, memberi impak besar kepada Perikatan Nasional. Namun rupa-rupanya yang terjadi sebaliknya. Himpunan itu secara tidak sengajanya telah menaikkan saham Datuk Seri Anwar Ibrahim, menaikkan saham Kerajaan Perpaduan Pimpinan Madani ini. Secara tidak langsungnya, tanpa disedari, himpunan yang gagal itu telah secara tidak langsungnya menaikkan image Anwar Ibrahim. Pertama, karena keterbukaan Anwar Ibrahim menerima kritikan. Kedua, keterbukaan Kerajaan Perpaduan Madani ini untuk dikritik secara ekstrim melalui himpunan tersebut. Secara tidak sengaja juga telah menunjukkan betapa Anwar Ibrahim itu hebat di dalam menangani isu-isu seperti itu. Jadi, kehebatan itulah yang menyebabkan mungkin Perikatan Nasional menyesal melaksanakan himpunan tersebut. Saya rasa dalam sekelumit lah, ada mungkin dalam sedikit di dalam hati pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional rasa menyesal melakukan himpunan tersebut kerana matlamatnya tidak tercapai. Orang pun dah mula tularkan perbuatan-perbuatan tidak senonoh mereka. Jadi bukannya mereka mendapat apa yang mereka dapat, yaitu retorik, naratif. Kononnya kerajaan ini tidak diterima lagi, tetapi sebaliknya yang mereka dapat ialah apa yang mereka dapat? Akhirnya malu besar. Sebelum saya teruskan ulasan yang panas ini, jangan lupa saya nak kongsikan kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor Polite. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita itu ialah seperti dokter yang ada dalam tubuh badan kita merawat dan menjaga badan kita. Imun badan juga seperti sekumpulan askar yang mempertahankan diri kita daripada dalam serta menyerang penyakit yang ada daripada dalam badan kita dan menghapuskan akar-akar penyakit itu. Itulah tugas imun badan. Tetapi oleh kerana faktor-faktor yang tak boleh dielak, imun badan kita lalu menjadi lemah, terutama apabila umur kita makin menjelang, makin menjadi tua. Tapi dengan adanya terapi imun ini, imun badan kita dididik semula, diajar semula menjadi bijaksana, lalu imun kita menjadi kuat dan remaja semula. Apabila imun badan kita jadi kuat dan sehat, secara tidak langsungnya badan kita jadi sehat, kita disembuhkan daripada semua jenis penyakit. Begitulah hebatnya produk ini. Produk ini adalah produk yang klinikal, dikaji secara klinikal, dan dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera, nomor telepon saya. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, bahkan di Malaysia, juga halal. Dan paling hebat, anda dapatkannya melalui saya. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon yang tertera. Saudara, jangan tunggu lagi, tangguh-tangguh lagi. Mungkin ini jawapan doa yang Tuhan hantar kepada anda selama ini. Hubungi saya untuk mendapatkan konsultasi yang percuma. Saudara, hari ini satu lagi malapetaka melanda Perikatan Nasional. Disangkakan himpunan itu membawa manfaat, rupa-rupanya menonjolkan kemaluan mereka yang lebih besar. Siapa yang bohong, Ustaz? PTPTN macam mana? Kenapa tak batal masa jadi kerajaan? Ini persoalan besar kepada penekanan timbalan Presiden PAS. Ketika beliau berucap dalam himpunan tersebut, beliau berkata tentang PTPTN. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai pemimpin tidak boleh berbohong dilihat ibarat menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Semasa berucap dalam Perhimpunan Turun Anwar hari ini, ahli Parlimen Kubang Kerian berkata, rakyat akan bangkit menolak pemimpin yang bohong, zalim dan sombong. Tidak mungkin rakyat boleh pertahan pemimpin yang berbohong. Pemimpin tak boleh berbohong, katanya. Pemimpin tidak boleh hianat amanah rakyat. Kelak rakyat akan bangkit menolak pemimpin yang bohong, zalim dan sombong. Katanya lagi,
Terpahat dalam lipatan sejarah pada hari ini, rakyat bangkit dalam himpunan turun Anwar menzahirkan suara penolakan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ulangnya lagi. Saudara, saya dapat satu message daripada seorang di Kuala Lumpur. Beliau kata, sebenarnya kebanyakan yang hadir dalam himpunan turun Anwar itu bukan sekadar mahu Anwar Ibrahim turun. Mahu Anwar Ibrahim turun. Tetapi ada yang datang, tujuan mereka adalah untuk berlibur di Kuala Lumpur. Dia kata ada juga yang datang daripada Kelantan, Kedah dan juga Perlis serta Terengganu. Ada yang tak pernah pergi Kuala Lumpur. Jadi mereka ambil kesempatan dengan membuat rombongan. Jadi lebih kurang katanya rombongan jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, sambil ikut rombongan turun Anwar. Itu sebabnya ramai juga yang tak faham, ramai juga yang tak tahu apa tujuan mereka berhimpun. Yang mereka tahu rombongan jalan-jalan. Sambil-sambil, bolehlah ikut sajalah kata mereka. Apalagi kalau dapat sponsor kan. Kan ada tabung tin Milo. Jadi mungkin bus yang disediakan itu sudah dibayar dengan tin Milo. Jadi mereka pun jalan-jalan. Iya betul, saya dapat maklumat itu dalam komen di dalam channel saya. Mereka kata ada sebilangan tuh datang untuk jalan-jalan. Bawa anak, bawa istri, bawa keluarga. Adakah turun himpunan jalan itu bawa anak-anak? Tiada, mereka hanya jalan-jalan. Tapi iyalah kan, dah bersama dalam rombongan, kenalah ikut bersama. Itulah dia. Saudara, susulan daripada kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man ini, netizen mengingatkan kembali Tuan Ibrahim tentang penghapusan PTPTN. PAS yang pernah menjadi komponen kerajaan Tebuk Atap sebelum ini dikecam. Apabila tidak pula menghapuskan PTPTN, ini memandangkan pemimpin Perikatan Nasional PN berkenan pernah berkata rakyat berhak untuk mendapat pendidikan percuma. PAS kata, kita akan hapuskan semua hutang PTPN. Pasal apa? Rakyat memang berhak untuk dapat pendidikan percuma, kata Tuan Ibrahim dalam satu ceramah PAS yang diingati orang ramai. Yalah, macam Ustaz cakap, kalau jadi kerajaan nak hapus PTPTN kan, kata mereka. Kita pun tunggu PTPTN dihapuskan. Janji Tuan Ibrahim apabila dah tubuh kerajaan nanti. Ingat tu Ustaz, kalau nanti dapat memerintah, tunaikan janji nak hapus PTPTN. YouTube tak boleh padam janji-janji tersebut. Demikian antara komentar warga maya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 hari selepas himpunan turun Anwar, akhirnya meledak juga kemarahan Anwar Ibrahim. Akhirnya meledak juga apa yang tersimpan dalam buku hati Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil bersuara selepas himpunan turun Anwar itu. Ada yang menyatakan Anwar Ibrahim patut melakukan sesuatu terhadap perbuatan biadab yang mana patung yang menyerupai Anwar Ibrahim disebat di khalayak ramai. Mereka menghukum Anwar Ibrahim dengan kemarahan mereka. Ada yang kata itu penyokong-penyokong walaun sedap saja melakukannya. Ada yang menyatakan, bagaimana kalau itu dibalas oleh penyokong Anwar Ibrahim? Mesti akan menimbulkan ketidakpuasan hati juga kan? Jadi kita bersyukurlah. Kita nasihati semua penyokong-penyokong pembangkang atau kerajaan, janganlah buat perbuatan-perbuatan provokasi seperti itu. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti yang ditunjukkan teladan oleh Anwar Ibrahim. Orang berhimpun, orang memaki hamun, menghina Anwar Ibrahim. Anwar pula tampil menyediakan ais krim. Begitu mulianya hati Anwar. Belum pernah ada Perdana Menteri yang seperti Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang lain jauh sekali mereka tidak dapat menandingi Anwar Ibrahim. Paling ketara sekali Atok yang menyertai himpunan tersebut. Agak-agaklah kan kalau waktu itu Mahathir jadi Perdana Menteri dan pula berlaku sebatan macam itu, pastilah akan kena juga. Anwar Ibrahim akhirnya bersuara dan menyatakan, sudah 3 tahun kata nak bawa usul undi tak percaya. Silahkan bawa, tapi tak pernah bawa pula.
Kenapa begitu? Kita akan ulas sebentar lagi. Baiklah, sebelum itu izinkan saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita itu adalah dokter pribadi kita dalam tubuh badan kita. Imun badan kita juga seperti sekumpulan tentara yang menjaga, menolong, menjaga, mempertahankan tubuh badan kita daripada dalam, serta merawat penyakit kita daripada akar dihapuskan. Tetapi dengan imun badan kita yang lemah, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh karena berbagai faktor yang mungkin terjadi, Anda sukar untuk sembuh daripada penyakit, Anda mengalami penyakit yang teruk, lalu menderita. Tapi dengan adanya Transfer Factor for Life, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat semula, dan selain itu menyeimbangkan imun badan kita. Kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang melawan daripada dalam, menyembuhkan kita daripada dalam. Dapatkan produk Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ini ialah produk paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, penemuan paling luar biasa dan diluluskan KKM serta halal. Dapatkannya sekarang, jangan kau kata tangguh-tangguh, sebab apabila kau tangguh-tangguh, mungkin inilah jalan yang Tuhan hantar bagi kesembuhan Anda, bagi pemulihan Anda. Tetapi engkau mungkin abaikan. Jangan abaikan, mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalu-alukan rancangan blok pembangkang yang dikatakan mahu membawa usul tidak percaya terhadapnya. Beliau berkata perkara itu sudah 3 tahun disebut-sebut untuk dibawa ke Parlimen, namun sehingga hari ini belum dikemukakan lagi. Ada cadangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin nak bawa undi percaya. Silakan, kita terbuka, kata Anwar Ibrahim. Ini proses yang betul. Dia mahu bawa, sila bawa. Dia kata nak bawa dah 3 tahun, katanya kepada pemberita hari ini menurut BH Online. Semalam, Perikatan Nasional PN memberi bayangan akan menghantar usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata, usul itu akan dipertimbang untuk dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dalam masa terdekat. Bagaimanapun beliau tidak menyebut bila akan mengemukakan usul itu. Sampai sekarang saya tak percaya mereka akan membawanya sehinggalah mereka betul-betul sudah membawanya. Biasalah mereka terus spin dan pusing supaya dapat menaikkan semula semangat penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Sebenarnya apa yang Hamzah Zainuddin cakap ini bukanlah kebenaran pada pendapat saya, tetapi mereka sekadar nak mahu meningkatkan semula kepercayaan para penyokong dan meninggalkan semula, menaikkan semula semangat mereka untuk percaya bahawa mereka masih mampu menjadi kerajaan. Tapi sebenarnya sudah terlambat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita digemparkan dengan satu berita yang baik. Kenapa saya cakap berita baik? Kerana inilah yang dimahukan oleh para penyokong pimpinan Anwar Ibrahim serta Kerajaan Madani. Bukan sekadar penyokong Anwar Ibrahim, tetapi penyokong keamanan yang ada di Malaysia, penyokong kepada yang disebut beradab dan bertata susila. Manakan tidak, perbuatan sangat tidak beradab, tidak mencerminkan kepimpinan, tidak mencerminkan pemikiran kelas pertama, kini menjadi perbuatan yang seperti perbuatan kebiasaan kepada sebilangan penyokong pembangkang. Hari ini disahkan polis menahan Cikgu Bad atas dakwaan menghasut. Nanti kita tengoklah. Dia akan bertindak seperti seorang yang menjadi mangsa. Saya yakin tidak lama lagi Cikgu Bad akan tampil menyatakan kononnya dia akan jadi mangsa keadaan. Tapi dia tidak sedar perbuatannya itu cukup biadab. Perbuatannya itu menunjukkan begitulah pemikiran kalau kerajaan ini diambil alih oleh pembangkang Perikatan Nasional. Bayangkan kalau Cikgu Bad jadi kerajaan. Agak-agak apa yang dia akan buat? Adakah dia akan bertindak seperti Anwar Ibrahim yang mana membenarkan himpunan Turun Anwar
dengan keadaan yang amat mesra, bahkan membantu mereka lagi. Cik Gubad hari ini, pemimpin bersatu, akhirnya Badrul Hisham Syahrin ditahan pihak polis atas dakwaan menghasut ketika menyertai satu himpunan di Ibu Negara Sabtu lalu. Peguamnya, Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, aktivis politik itu ditahan kira-kira jam 2.30 petang di kediamannya. Apalah pendapat anda? Adakah anda menyokong penahanan tersebut? Pada pendapat ramai netizen, kata mereka, berani buat, berani tanggung. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan dan membantu membijakkan imun badan dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita bertindak seperti sekumpulan askar dan doktor yang merawat tubuh badan kita daripada dalam. Dia akan menghancurkan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Tapi apabila imun badan kita jadi lemah, kita akan menderita kerana imun badan kita tidak dapat melawan penyakit, lalu penyakit itu bersarang, bersembunyi dalam tubuh badan kita. Tahu-tahu saja kita sudah kena penyakit. Itulah sebabnya ada yang kita tidak sedar tiba-tiba kena kanser. Jadi, imun badan kita yang bijaksana dan kuat memimpin hidup kita ke arah kehidupan kesehatan yang berkekalan. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Jangan kau tangguh-tangguh lagi. Ingat, kau tangguh-tangguh, mungkin ini jawapannya yang Tuhan hantar untuk kesehatan anda. Baik, hari ini pemimpin bersatu Cik Gubad akhirnya ditahan pihak polis akibat daripada tindakan beliau yang didakwa menghasut. Semalam kami menerima pengesahan laporan polis, kata peguamnya, yang telah dibuat terhadap Cik Gubad berhubung himpunan turun Anwar pada Sabtu. Kertas siasatan dibuka atas dakwaan kesalahan di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil, tingkah laku menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan, menghina dengan sengaja dengan niat untuk mencetuskan pecah keamanan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan itu tidak menyatakan dakwaan kesalahan Cik Gubad, namun aktivis itu antara yang terlibat dalam insiden menyebat patung mirip Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika himpunan Kelmarin. Saudara, para penyokong Anwar Ibrahim menyatakan perbuatan Cik Gubad dan kumpulannya yang menyebat Anwar Ibrahim boleh dianggap sebagai satu provokasi. Bayangkan kalau penyokong-penyokong tegar Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong ekstrim Anwar Ibrahim tersentuh dan tersinggung, lalu menimbulkan huru-hara. Bayangkan kalau itu berlaku. Lalu mereka akan cakap, mereka hanya buat untuk menunjukkan kemarahan atau ketidakpuasan hati mereka. Tapi bukankah itu menunjukkan satu perbuatan yang tidak beradab, lalu boleh mendorong kepada ketidaktentraman awam? Jadi, ramai yang setuju apabila Cik Gubad ditangkap polis. Bagaimana pula dengan anda? Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.